Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kerana pada hari ini bersama lagi dengan Pak Haji, kita mempelajari tentang perawatan untuk virus, ya, khususnya untuk menghadapi situasi COVID-19 yang makin hari semakin menggemparkan dunia. Masya Allah ya, kalau Pak Haji ambil pengalaman di Malaysia sangat menakutkan. Hampir-hampir tidak boleh dikontrol lagi. Dan hampir-hampir kerajaan akan melakukan lockdown sepenuhnya. Kalau ini berlaku akan menyebabkan berbagai permasalahan makanan, pekerjaan dan juga akan menyebabkan belum tentu virus ini dapat diatasi. Virus ini pada segi awalnya memang tidak menunjukkan kesan kematian yang begitu ketara, ya. Biasanya mengambil tempoh yang agak lama. Daripada stadium 1 sampai stadium yang kelima. Stadium yang keempat itu kadar pernafasannya sudah 40%. Kalau stadium yang kelima itu dia sudah tak boleh bernafas lagi. Biasanya mengambil tempoh sampai 14 hari. Tapi virus yang baru ini, varian ini, dia boleh bertindak 1 hari 1 malam. Biasanya orang yang kena COVID ini sakit kepala, batuk, demam yang tak mau apa kita katakan meriang, ya, meriang dalam bahasa Indonesia itu di antaranya. Jadi biasanya menyerang sehari ini meninggal besok. Dan sudah pun sampai kepada anak-anak kecil juga kena. Remaja, orang dewasa dan orang tua. Ya. Kalau dulu dia menyerang orang tua dan orang yang mempunyai komplikasi penyakit-penyakit yang lain. Tapi kini dia menyerang semua usia. Jadi izinkan Pak Haji dalam kuliah ini untuk berkongsi pengalaman. Apakah yang harus kita lakukan dalam situasi begini. Dan Pak Haji harap bahawa boleh kita sharekan. Kalau kita mau sharekan kepada semua teman-teman kita. Untuk menjadi sebagai satu peringatan, insya-Allah. Jadi oleh sebab itu maka kita harus memahami betul-betul tentang virus. Apakah kelemahan virus dan apakah kekuatan yang ada pada virus. Pertama sekali Pak Haji nak sebutkan setiap yang kuat itu ada lemah. Dan titik-titik lemah itu yang harus kita cari bagaimana untuk mematikannya. Jadi berdasarkan pengalaman yang Allah berikan kepada kita bersama dalam kita meneliti lebih pada 20 tahun lebih bersama dengan herba ini. Alhamdulillah formulasi yang tepat telah berjaya kita keluarkan. Iaitu dikenali sebagai set outbreak atau SOB. Outbreak itu iaitu keadaan yang uncontrolled, yang sudah tak dapat dikawal lagi, yang boleh menyebabkan kematian jutaan orang. Jadi set outbreak ini adalah set kasih sayang kita kepada sama saudara kita yang boleh kita lakukan. Dengan sedikit mujahadah yang Allah berikan kepada kita untuk merenung bagaimana herba ini tidak Allah ciptakan itu sia-sia. Jadi alhamdulillah dengan keluarnya set outbreak ini kita dapat memutuskan hayat hidup virus itu dalam masa 3 hari dengan izin Allah. Dan ini telah pun Pak Haji hantar surat kepada Perdana Menteri Malaysia, tetapi ya tidak mengapa. Hari ini masih lagi belum diterima dan ada pihak-pihak di rumah sakit sudah pun mula mengizinkan kita masuk produk ini. Alhamdulillah, syukur. Walaupun kita tidak diterima. Namun secara umumnya masih lagi kerajaan Malaysia bergantung kepada vaksin yang diambil daripada Pfizer daripada US ataupun ambil daripada vaksin daripada negeri China yang diimport daripada Indonesia.
Indonesia telah berjaya membuat vaksin daripada China setelah syarikat-syarikat besar China membuat investasi di Indonesia. Dan dalam perancangan trade war, peperangan dunia perdagangan, China akan menguasai di rantau ini, termasuk Malaysia, Indonesia dan juga di negara-negara di sebelah kita ini. Jadi, apa yang Pak nak sebutkan dekat sini bahawa vaksin virus itu dia mempunyai kekuatan. Kekuatan yang pertama, dia memang cepat membunuh. Itu adalah antaranya. Yang kedua, bila dia masuk ke dalam sesuatu tubuh seseorang itu, dia membina perisai berdasarkan kepada kekuatan tubuh seseorang itu. Itu disebut sebagai dia bermutasi. Yang ketiga, kini dia boleh menyerang kita bukan hanya daripada air liur, bukan hanya dengan sentuhan, tetapi dia sudah boleh masuk ke dalam haiwan. Dan Pak Haji menjangkakan nanti masa ke depan banyak haiwan akan mati. Mudah-mudahan jangan benarlah seperti mana yang pembacaan daripada situasi yang Pak Haji sedang lihat. Nanti Pak Helmi, Pak Jo dan semua leader-leader yang ada di sini terima kasih kepada Pak Jo, wadia kita yang masih menjadi pejuang tangguh kita semua ini. Dalam situasi inilah Allah menjadikan pengetahuan ini untuk kita jaga. InsyaAllah nanti akan Pak Ji terangkan satu persatu apakah signifikannya, apa hubungannya di antara set outbreak ini dengan virus COVID-19. InsyaAllah. Sebelum itu Pak Ji terangkan dulu bahawa itulah dia kekuatan yang ada pada virus. Tetapi virus juga ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahan virus ini ialah usianya pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, virus ini dia ada tempat dia tidak boleh berkembang. Ada dalam tubuh badan manusia, dia tidak boleh berkembang. Ini dapat kita rujuk dalam Al-Quran, di mana ketika iblis menyatakan aku akan mendatangi manusia ini daripada depan, belakang, kiri dan juga kanan. Di mana Allah SWT mengatakan kecuali kepada hamba-hambaku yang ikhlas. Jadi Allah telah memberi isyarat dalam Quran itu bahawa iblis boleh mendatangi semua tempat. Begitu juga dengan syaitan, begitu juga dengan virus. Boleh mendatangi semua tempat kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Jadi maksudnya yang boleh keluar daripada permasalahan virus ini ialah hamba Allah yang ikhlas. Yang ikhlas, yang ilmunya ikhlas, yang dia juga menjual dengan keikhlasan. Sebab apa? Apabila seseorang itu ikhlas, Allah akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu satu yang tidak ada dalam ubatan daripada ubatan di barat. InsyaAllah akan Pak Haji jelaskan nanti satu persatu. Salah satu kaedah tradisi yang diamalkan dengan menghirup wap ataupun aromaterapi. Menghirup wap daripada bunga cengkeh, menghirup wap daripada daun sirsak, menghirup wap daripada herba-herba yang bersifat aromatik, termasuk juga jahe. Termasuk juga jahe rambat misalnya. Menghirup wap itu salah satu daripada kaedah untuk membunuh virus-virus yang ada di kawasan muka, di ruangan peranasal, dan sekaligus untuk membuka ruang pernafasan supaya kita mendapat oksigen yang cukup dalam tubuh badan. Itu adalah antara kaedah yang disebut sebagai aromaterapi yang boleh kita buat bila keadaan gangguan pernafasan sudah mula kita rasakan. Baik, sampai dekat situ. Kemudian apabila sudah virus itu masuk ke dalam ruang pernafasan, yang pertama dia akan membentuk mukus, yakni lendir. Lendir-lendir yang menebar di saluran pernafasan di paru-paru, yang mana akan menyebabkan sakit bila seseorang itu nak bernafas dan sukarlah dia nak mendapat oksigen. Jadi ini berlaku
apabila virus itu, serangan virus itu dah mula masuk ke dalam tubuh badan. Baik, jawapan daripada Al-Quran bahawa Allah Ta'ala itu telah menurunkan ubat. Ia telah menurunkan ubat bersama dengan wahyu, iaitu madu lebah. Dan kita juga selalu membaca tentang Al-Hijamah, Asal. Gunalah kamu 2 kesembuhan, madu lebah, asal, Al-Hijamah dan bekam. Jadi di sinilah peranan yang dimainkan oleh madu lebah. Syifa ulil nas, syifa kepada diri manusia. Sebab apa? Yang pertama, ya, madu lebah ini tidak ada virus yang boleh hidup. Pertama, semua akan mati dengan kehendak Allah. Yang kedua, madu lebah ini sangat-sangat diperlukan dalam tubuh badan manusia kerana dia mengandungi enzim. Enzim itu akan berkurangan apabila usia kita semakin meningkat. Sebab itu kita lihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh virus COVID-19 ini kebanyakannya ialah kepada orang tua-tua. Sebab apa? Selalunya kita akan sebut orang tua ni tidak mempunyai sistem imuniti yang kuat. Sistem imuniti adalah penghujung, natijah. Dia bukan kausatif, dia bukan sebab. Apa sebab sistem imuniti itu tidak kuat? Sebab tidak mengandungi enzim dalam tubuh badan kita. Jadi apabila kita tidak mempunyai enzim, maka sistem imuniti kita akan down. Jadi oleh sebab itu, maka enzim itu diperolehi daripada madu lebah. Madu lebah itu sangat perlu kepada golongan terutamanya orang tua-tua. Orang seperti Pak Haji, hampir 60 ini. Jadi dalam suasana yang beginilah, maka kita titipkan di dalam set outbreak itu madu lebah. Supaya diambil pada waktu malam sekali, waktu siang sekali, atau waktu pagi sekali. Ya, malam sekali, pagi sekali. Supaya menyiapkan enzim dalam tubuh badan. Supaya tubuh badan itu akan recover daripada serangan virus yang telah datang dalam tubuh badannya. Jadi oleh sebab itulah maka kenapa madu itu diperlukan. Itu yang pertama, di sudut enzim. Yang kedua, madu lebah itu mempunyai nutrisi yang lengkap. Bagi golongan-golongan orang sakit, dia dah jadi kurang makan. Bila dia jadi kurang makan, dia akan menyebabkan tubuh badan itu tidak mempunyai energi untuk bekerja. Jadi madu itu telah jadi suatu energi penting, makanan penting untuk tubuh itu bekerja semula. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang Pak Ina nak sebutkan bahawa madu itu diperlukan khususnya untuk menjadi salah satu daripada sinergi dengan herba yang kita nak ambil untuk herba itu cepat bekerja. Sesuatu herba yang dicampurkan dengan pengambilan madu, dia akan jadi cepat bekerja. Sama seperti orang ambil herba bekam. Bagus, sangat-sangat bagus, efektif. Orang yang ambil herba beriadah, sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Jadi, begitu juga dengan orang yang ambil madu lebah, ambil herba. Dia akan menjadi satu yang sangat baik, insya-Allah. Satu keganjalan di dalam hidup manusia ini hari ini, dia bergantung kepada kimia. Jadi kalau demam, dia akan jadi berikan paracetamol. Tetapi kita tak lihat bahawa terdapat ada lagi obat yang lebih baik, iaitu apa? Iaitu dengan kita mengambil daripada madu lebah. Jadi madu lebah yang kita ambil, madu yang kita bekalkan dalam set break ni, madu yang terbaik, madu yang bagus, madu yang efektif, madu yang kadar airnya di bawah 20%. Kalau madu kadar airnya lebih pada 20%, dia digunakan untuk yang lain. Ya, kita tak gunakan yang tu, kita gunakan yang lain. Jadi oleh sebab itu maka apa yang Pak Haji nak sebutkan sini bahawa kenapa set madu dimasukkan di situ.
Itu adalah sangat-sangat penting, formula asas daripada Al-Quran. Kalau tak masukkan madu di situ, maka perawatan kita itu jadi hambar. Dia tak ada kekuatan. Ya, sebab kita ini nak membunuh virus. Itu yang pertama. Tetapi hakikat yang sebenarnya ialah bila kita yakin bahawa Al-Quran itu menyatakan madu itu sebagai syifa, kita yakin sungguh-sungguh, maka itulah dia penyembuhan. Penyembuhan itu minallah, daripada Allah. Penyakit pun daripada Allah. La syifa'a illa syifa'uka. Itu yang paling penting sekali. Ya. Jadi penting sekali Pak Haji nak sampaikan bahawa ulama-ulama terus bersepakat bila dikatakan kurma ajwah, 7 butir kurma ajwah di waktu pagi dapat menghindari racun dan sihir. Maka mereka berbincang, kalau racun itu boleh lihat pada sudut fisik, tapi kalau sihir, bagaimana kurma merawat pada sihirnya? Maka ulama sepakat atas keberkahan daripada ucapan seorang Rasul Habibullah, kekasih Allah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu, maka kita percaya bahawa ini adalah merupakan mukjizat. Madu itu bila diturun bersama dengan mukjizat Al-Quran, dan mukjizat itu yang mengangkat madu, maka tidak ada jalan lain melainkan back to madu. Mesti ingat, madu lebah itu adalah ubat. Ya, pada segi fiziknya yang boleh dikaji nutrisinya, dan daripada segi ruhnya, yakni di sudut keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bernama agama, dan inilah yang bernama dinullah, agama Allah. Dan inilah yang kita sebutkan sebagai alamiah dan ilahiyah. Barat tidak ada ilahiyah. Sebab itu mereka tidak percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab mereka ini hanya kepada fikir, akal mereka saja. Akal yang boleh disesatkan dengan pandangan-pandangan yang tidak ada tauhid ilallah, kepada Allah. Jadi oleh sebab itu, apakah sama kita nak menuruti bagi akal mereka yang sesat dengan pemikiran yang mereka mencipta ketamadunan sesat, ataupun kita nak balik kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka itulah jawapannya obat COVID-19 ini. Kita kena balik semula kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madu ini mesti diambil malam pagi, malam pagi, malam pagi. Okey, macam mana cara kita nak ambil madu? Kita ambil madu tersebut, kita satu senduk kecil dah cukup, masuk ke dalam mulut, jangan ditelan. Ya, biar dia masuk perlahan-lahan di dalam mulut kita, kerongkong kita dan sebagainya. Biarkan sebentar, baru boleh minum dengan air hangat. Ya, baru kita minum dengan air hangat. InsyaAllah, ia adalah sangat-sangat baik. Ada banyak sebenarnya herba-herba aromatik ya. Pak Haji mengulas sedikit daripada Ibu Virna ya, termasuk minyak kayu putih. Betul, minyak kayu putih daripada sirih. Ya, sirih pun boleh guna. Apa juga ya yang bersifat aromatik. Jadi oleh sebab itu, bila kita nak, kita belajar ya tentang aromaterapi. Jadi bagaimana kita nak menambah oksigen dalam tubuh badan kita dengan menghirup herba yang bersifat aromaterapi. Jadi memang betul lah. Jadi kaedah itu digunakan. Namun begitu ya, virus ini dia bertindak cepat. Dia masih lagi memerlukan cell outbreak. Sebab apa? Sebab kalau kita tak berjaya untuk menghentikan perkembangannya itu dalam tubuh badan masa 3 hari, ia akan bahaya pada tubuh badan kita. Jadi oleh sebab itu, maka kita tak mahu dia berpindah ke stage yang keempat dan stage yang kelima. Ya, itu yang sangat penting. Baik. Pak Haji nak ceritakan kat sini bahawa madu lebah itu lagi. Madu lebah ini, di manakah kekuatannya sehingga dia boleh membunuh virus COVID-19 ini?
Kita tahu bahawa COVID-19 ini satu virus yang telah dicipta dalam lab. Ini satu konspirasi. Ini adalah satu perancangan. Dan zaman kita ini sudah dinamakan zaman fitnah. Zaman fitnah di mana zaman ad-dukhan. Orang sudah tidak boleh melihat yang mana yang benar, yang mana siapa musuh sebagainya. Dan peperangan yang ada pada hari ini sudah pun bermula. Perang dunia yang ketiga ini, iaitu dia panggil perang biologi. Jadi walau macam mana pun manusia mencipta di dalam lab, tetapi telah disebutkan bahawa dia tak akan sama sekali dapat melintasi, melampaui daripada pengobatan Nabi SAW. Termasuklah kisti Hindi, itu juga mempunyai aroma terapi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahawa mereka menggunakan produk-produk yang bersifat aroma terapi dan sembuh dengan izin Allah, memang benar. Itu adalah satu kaedah menambahkan pasukan oksigen dalam tubuh badan kita. Namun begitu, ya, dalam set outbreak ini yang kita masukkan bukan hanya madu lebah. Yang kita masuk yang kedua ialah daripada minuman kopi Black Radic. Apa yang ada di dalam Black Radic ini? Kita dah merasa kesannya. Apabila kita ambil, kita makan, ya, kita minum, ya, khususnya daripada Black Radic ini. Yang pertama, dia akan meningkat suhu badan. Dengan ada 7 herba yang ada dekat situ. Bukan hanya kekuatan pada pokok pasak bumi saja, bukan. Dia kekuatan daripada 7 herba. Jadi apabila 7 herba yang kita ambil itu, dia menaikkan 1 darjah Celsius suhu badan kita. Sebelum suhu badan kita naik disebabkan kerana ada virus. Dia cover dulu. Jadi dengan peningkatan 1 darjah Celsius tubuh badan kita ini, virus tak bisa untuk masuk dalam tubuh badan. Kalau dia masuk, dia berada di ruang-ruang paranasal yang Pak Ji sebutkan di muka tadi. Pada hari yang ketiga dan keempat, dia tak berjaya masuk ke ruang pernafasan sebab virus akan mati. Jadi subhanallah, ya, minuman kopi Radic itu pun sudah cukup untuk jadi ubat bagi virus COVID-19 ini. Tapi masih diambil pada setiap hari. Cumanya bagi mereka yang sudah berada di stage yang ketiga, stage yang keempat, ataupun mereka yang sudah demam agak sikit berpanjangan, maka dia perlu mengambil 2 sachet pada sekali minuman. 2 sachet ini, seperti mana yang Pak Ji sebutkan, harus disiapkan dengan persiapan yang baik. Air betul-betul panas, diaduk 77 kali. Dengan berkonsepkan masukkan bubuk tu dulu, tuangkan air separuh, aduk sebanyak 66 kali. Tuangkan lagi sampai penuh satu cangkir itu. Aduk dia sebanyak 16 kali. Jadi 77 kali. Namun begitu, kalau dalam keadaan yang lebih baik, kalau kita simpan di dalam termos lebih pada 4 jam. Atau 24 jam, dia akan menjadi obat yang terbaik. Kita boleh simpan dalam kulkas, ya, di peringkat di sebelah bawah. Itu adalah di antaranya. Jadi kaedah penyediaan yang penting. Bagaimana kita minum pula sikit-sikit, ya. Tapi secara kesimpulannya, satu hari adalah 6 sachet. Pengambilan 6 sachet ini membuat virus tidak boleh hidup. Dalam perang dunia yang kedua, sudah berlaku wabak yang disebut sebagai malaria virus, datang daripada nyamuk. Tetapi alhamdulillah, kita lihat bagaimana dia dapat dihapuskan dengan menggunakan daripada pokok pasak bumi ini. Jadi oleh sebab itulah maka apa yang Pak Ji nak sampaikan dekat sini, bahawa minuman kopi Radic itu harus cukup dosisnya dan cara penyediaannya, insya-Allah dia cover dan melindungi daripada COVID-19. Malah kalau kita tidak mau mengasingkan dengan madu, boleh masukkan saja madu di situ. Ya, kita biarkan. Dan rasanya tidak akan manis. Kalau rasa manis itu sebab tak keluar daripada saripati, daripada tumbuh-tumbuhan tersebut. Sebab apa? Sebab tak keluarnya itu adalah disebabkan daripada kayu-kayu keras
pohon yang digunakan itu daripada kayu keras yang dia tak keluar. Jadi oleh sebab itulah maka kita perlu endapkan dia peramkan dia selama 4 jam atau 24 jam. Dia akan mendapat hasil yang sangat baik, insya-Allah. Baik. Apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa suatu saat dulu penyakit malaria ini mematikan. Serangan parasit ya yang ada dalam nyamuk ini membunuh. Namun begitu pokok pasak bumi digunakan dan sembuh dengan izin Allah. Tetapi kali ini dalam menghadapi virus ini, maka apabila kita melihat daripada bahan aktif yang ada dalam pokok pasak bumi, terdapat bahan antivirus. Sejauh manakah virus boleh dibunuh dengan pokok pasak bumi? Ini pengkajian yang belum ada lagi, pengkajian yang lebih tepat. Namun begitu, setelah kita mempelajari, meneliti bahawa kekuatan sesuatu herba itu tidak boleh kekuatan secara tunggal. Harus diberikan secara synergistic herb. Percampuran dengan 6 herba lain itu membentuk satu synergistic herb yang mengangkat kekuatan daripada pokok pasak bumi, kopi radik, black radik, yang menyebabkan tubuh akan rasa panas, yang menyebabkan kalau nak demam tak jadi demam. Ini adalah salah satu daripada metodologi cara penyediaan herba dengan menggunakan kaedah sinergistik. Jadi ini adalah yang sangat penting. Jadi oleh sebab itu, maka di dalam situasi sekarang ini, situasi kita tak nampak virus itu ada di mana. Mungkin ada di tepi rumah kita, ada di rumah jiran, saudara-saudara. Kita tidak nampak. Kita tak dapat pastikan. Jadi bagaimana caranya? Ialah kaedah balik kepada sunnah Nabi SAW. Pencegahan itu lebih baik daripada perubatan. Nabi SAW itu mengajar kita bagaimana kita menggunakan debu untuk bertayamum. Bagaimana kita gunakan air untuk membersihkan diri. Kesemua yang kita gunakan ini adalah langkah-langkah disebut sebagai preventif. Langkah-langkah pencegahan. Kerana Islam itu, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Islam itu tidak suka yang kotor. Islam itu tidak suka kepada sesuatu yang boleh menyebabkan bakteria kuman itu merebak. Itu bukan daripada jalan Islam. Dan Islamlah agama yang pertama yang mengajar tentang artinya karantina. Di mana Nabi SAW telah menegaskan bahawa kalau sesuatu penyakit itu berlaku dalam sebuah negeri, tapi sebuah negeri itu jangan keluar. Orang dalam jangan keluar. Orang luar jangan masuk ke situ. Itu adalah dipanggil konsep karantina. Konsep pembersihan itu dalam wuduk itu Islam juga yang ajar. Karantina Islam juga ajar. Kemudian Islam mengajar dengan akidah yang betul. Apabila Sayyidina Umar tak mau masuk ke dalam negeri yang ada penyakit taun, maka sahabat bertanya, apakah kau tak yakin dengan takdir Allah? Sayyidina Umar menjawab, aku lari pada satu takdir kepada satu takdir yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa ada satu option, ada satu pilihan. Kita nak mendapatkan takdir yang baik, kita harus berusaha. Harus ikat unta itu, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Jadi oleh sebab itu, maka ada usaha yang kita lakukan untuk prevent kita pada setiap hari dengan minum kopi radik. Ya, bagi yang biasa, bagi yang belum ada sakit-sakit, tak apalah, minum seperti biasa saja. Ya, jadi sebab itulah bapa ibu boleh lihat mereka yang mengkonsumsi kopi radik ini jarang sakit. Sebab apa? Apakah virus tidak ada di kelilingnya? Apakah kuman tidak ada di kelilingnya? Ada kuman, virus di kelilingnya, tetapi dia terprotect. Kerana terdapat shield, terdapat perisai, terdapat protection.
yang dilakukan dengan dia mengambil hikmah daripada herba. Kerana dia sadar, dia syukur, dia mensyukuri herba yang Allah Ta'ala ciptakan itu, dan dia yakin bahawa ini adalah cara Nabi, maka Allah memberikan dia satu protection. Allah berikan dia satu perlindungan bagi orang-orang yang percaya dengan perkataan ini. Bagi orang yang tidak percaya, dia juga akan pergi kepada satu takdir bagi orang yang tidak percaya. Jadi oleh sebab itu Nabi kata, tambahlah untamu, kemudian kamu bertawakal. Jadi di situlah letaknya kenapa kita mengatakan prevention is better than cure. Ya, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan, kerana dia melindungi lebih ramai skop. Supaya ramai orang yang tak kena dengan masalah COVID ini, akibat daripada mereka mempunyai perlindungan dengan cara minum kopi radik. Jadi itu sebabnya kenapa kopi radik itu dimasukkan ke dalam set outbreak. InsyaAllah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala telah mendatangkan ubat sebelum datangnya COVID-19 ini. Allah datangkan kopi yang kita minum itu sebagai prevention sebelum datangnya COVID-19 ini. Namun begitu, bagi kasus-kasus, bagi orang yang mempunyai penyakit-penyakit komplikasi, dia ada sudah masalah jantungnya, ada masalah ginjalnya, ada masalah darah tingginya, ada masalah kencing manis, DM dan sebagainya yang serius. Jadi yang ini dia menyebabkan satu keadaan berlaku, iaitu pembekuan darah. Pembekuan darah boleh berlaku. Jadi bila pembekuan darah ini berlaku, maka menyebabkan oksigen tak boleh diambil oleh tubuh badan, oleh sel-sel badan. Maka di situ akan terjadinya kematian. Jadi insya-Allah nanti akan Pak Haji jelaskan lagi bagaimana kita nak melihat situasi ini yang disebut sebagai hipoksia. Jadi masya-Allah, bila kita mengambil daripada kopi radik pada setiap hari ini, kita ambil, dia membentuk sistem imun yang lebih kuat. Kerana dalam herba itu mengandungi bahan yang disebut sebagai antioksidan. Maka antioksidan itu ialah antibody bila diambil oleh manusia. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan ini untuk kegunaan manusia. Khalifah Allah di atas muka bumi ini, untuk kelanjutan kehidupannya. Jadi oleh sebab itu, siapa yang akan selamat dari serangan virus ini? Yang akan selamat orang yang percaya kepada cara pengobatan Nabi SAW, iaitu alamiah dan ilahiyah. InsyaAllah. Yang keduanya yang Pak nak sampaikan juga dekat sini, bahawa berbekam al-hijamah. Kita tengok al-hijamah itu satu faktor lagi yang boleh membantu, yang boleh menguatkan tubuh badan manusia itu. Ya, kerana dengan al-hijamah dia mendapat sumber-sumber di samping mengeluarkan darah yang kotor, dia membuatkan badan itu mempunyai kecekapan untuk menyerap sumber-sumber pemakanan yang diberikan itu, yang selama ini terhenti, tertahan, terblok kerana ada wujudnya darah-darah yang kotor dalam tubuh badan kita. Masya Allah. Kalau kita pergi kepada pengobatan barat, barat, kita akan mendapat di dalam formulasi set outbreak ini, SOB ini, maka kita letakkan kopi radik, pembantu dan mensinergi bersama dengan madu lebah. Jadi dua kekuatan ini sudah cukup kuat untuk melindungi, mencegah daripada serangan virus ketika virus sedang menular dalam keadaan tidak boleh dikawal, yang kita sebut sebagai outbreak. Namun ada satu lagi yang kita masukkan di situ, ialah kapsul SJ2. Kapsul SJ2 ini adalah satu-satunya obat yang ada yang mempunyai kesan antivirus yang dapat membunuh virus dengan cepat. Virus bukannya bakteria, ya.
Jadi kebanyakannya orang dia akan berikan ubat-ubat antibiotik kalau ada demam, kalau ada sakit. Maka dalam herba ini kita ada pengkelasan di antara antibiotik dengan antivirus. Antivirus ini jauh lebih kuat lagi. Jadi oleh sebab itu maka tidak kesemua dari pengamal-pengamal herba yang dapat menebak, dapat mencari apa yang disebut sebagai antivirus. Sebab itu selalunya herba dikatakan untuk penyakit akut, acute, ya, penyakit-penyakit yang cepat merebak ini selalunya tidak dicadangkan herba. Atas alasan apa? Atas alasan mengatakan bahawa herba ini bersifat lambat sebagainya. Di sini satu statement yang salah. Kerana mereka bercakap, kita maafkan. Kerana mereka tidak tahu tentang herba. Mereka menampakkan herba itu bersifat lambat. Pak Haji nak sebutkan, ada herba yang kalau kita makan, dia mati. Ya, dia mati. Dia bukan bertindak, dia mati perlahan. Tidak. Dia boleh mati immediately pada ketika itu juga. Tetapi ada herba juga kalau kita bagikan kepada seseorang itu, dia akan membunuh virus ketika itu juga. Dalam masa 3 minit saja virus itu boleh, ataupun dalam masa 3 minit saja demamnya itu dah boleh hilang. Sebab apa? Antivirus ini disebut sebagai pereda demam. Pereda demam boleh orang gunakan antibiotik. Kalau di barat kebanyakan pereda demam menggunakan antibiotik. Tetapi dalam pengubatan herba tidak. Kita menggunakan antivirus. Yang ini bapa ibu akan dinafikan. Sebab banyak orang akan mengatakan bahawa tidak ada herba yang mempunyai sekuat itu. Dan ketika Pak Haji menghantar surat kepada Presiden Malaysia, Perdana Menteri Malaysia, mereka cuba nak tahu apa dia herba itu. Apa herba yang dikatakan sampai mempunyai kekuatan itu. Jadi kita tidak boleh bagi tahu. Kita menyebut kalau mahu, insya-Allah boleh kita berikan ubat yang dah siap. Tapi oleh kerana mereka nak tahu juga, sebab mereka kata perlu kepada pengkajian. Kita tak boleh membuka rahsia, secret resepi yang ada kepada umat Islam. Yang ini akan digunakan khususnya untuk nak mematikan virus-virus yang telah dibuat konspirasi untuk merosakkan negara Islam. Jadi itulah yang dinamakan satu kerahsiaan di dalam Islam. Jadi oleh sebab itu maka hari ini kita lihat SOB ini berjalan dengan begitu besar dan cepat sekali, dan insya-Allah walaupun tak diterima oleh masyarakat ataupun oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi telah diterima oleh masyarakat umum, telah menerimanya. Dan mereka memberikan testimoni dekat Pak Haji setiap hari dan menceritakan kesan apabila mereka mengambilnya. Jadi oleh sebab itu maka kita tidak boleh lepas daripada satu ubat kita yang kita sebut sebagai SJ2. SJ2 itu dimasukkan ke dalam SOB itu, cell outbreak itu. Itulah dia ubat yang sebenarnya. Itulah ubat yang kekuatannya untuk membantu membunuh virus tersebut. Dengan bantuan daripada mana? Bantuan daripada minum madu yang mempercepatkan penyerapan ubat tersebut dan bantuan daripada minum kopi. Maka dengan sebab itu, virus boleh dimusnahkan. Virus boleh dimatikan. Dengan sebab itu, COVID-19 boleh dihentikan. InsyaAllah. Di segi awalnya memang susah sikit Pak Haji nak meyakinkan orang. Ya, walaupun kita bercakap tentang virus ini, kalau tak lupa di dalam usul tip, ya, dalam usul tip yang ketiga, teman-teman banyak yang datang ke Kuala Lumpur masa itu di HPIC di Shah Alam, kita memperkatakan tentang bagaimana outbreak, bagaimana keadaan virus yang menyerang dunia dan apa ubatnya. Masa itu Pak Haji menunjukkan ada satu herba yang kita sebut sebagai embun pagi. Tetapi hari ini kita namakan dia SJ2. Alhamdulillah, syukur. Jadi ini adalah kekuatan yang Allah beri kepada kita
Allah beri kepada kita. Jadi kalau kita memegang kekuatan ini, insya Allah kita selamat. Kalau keluarga kita ini mengamalkan ini, insya Allah keluarga kita akan selamat. Kalau jiran-jiran kita ini memegang, insya Allah akan selamat. Jadi oleh sebab itu maka perlu kepada proses memahamkan. Di mana kita perlu memahamkan dan kita kalau mengamalkan diri kita sendiri. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Kamu hendaklah sampai pada diri kamu sendiri. Ya, kepada diri kamu sendiri dan ahli kamu daripada api neraka. Api neraka itu ialah berbagai jenis penyakit-penyakit yang datang kepada kita. Dengan tidak mengubah pentafsiran awal bahawa api neraka Allah di hari akhirat. Kita melihat Al-Quran itu sebagai sumber. Jagakanlah diri kamu, ahli keluarga kamu. Dalam keluarga-keluarga yang terdekat. Namun Pak Haji faham bahawa tidak semua keluarga kita yang dekat boleh menerimanya. Tidak. Kadang-kadang orang jauh itu lebih mudah untuk menerimanya. Tetapi itu biasa. Dakwah itu akan terus berjalan. Ya, apa juga rintangan yang ada di hadapannya. Di sinilah Pak Haji memberikan penekanan bahawa SJ2 itu harus diambil. Bagaimana caranya? Caranya iaitu melakukan proses menghancurkan virus itu sejam sekali. Jadi 2 kapsul, sejam lagi 2 kapsul, sejam lagi 2 kapsul. Kecuali kalau dia ada masalah sakit kepala yang sangat. Orang sakit kepala yang sangat ini kerana dia ada darah tinggi atau darah rendah. Itu boleh kita ambil 1 kapsul, 1 kapsul, 1 kapsul, 1 kapsul. Baik. Bagaimana kalau kita tidak cukup? Ya, kalau kita kata kita tidak cukup lah masa itu. Kalau kita ambil 2-2 sehari 10. Sehari 10 ini digunakan ketika dalam keadaan orang itu diserang teruk. Sangat parah. Mesti gunakan 3 hari berturut-turut. Iaitu 30. Kalau kita gunakan 6 hari berarti 60. InsyaAllah cukup. Dia akan membunuh. Cure COVID-19. Baik. Macam mana kalau kita tidak ada bekalan yang banyak? Misalnya kita ada hanya 10 kapsul saja. Bagaimana kita nak menghadapinya? Maka buka kapsul tersebut. Goncangkan ke dalam air. 1,5 liter. Minum 1 hari 1,5 liter. Goncangkan ke dalam air atau masuk ke dalam air hangat dulu. Diadukkan dulu. Kemudian masuk ke dalam botol 1,5 liter. Digoncangkan sebanyak 50 kali. Atau 313 kali. Dengan izin Allah. Kemudian kita minum sedikit sampai sembuh demam tersebut. InsyaAllah dengan izin Allah. Kita mengakui bahawa ini adalah satu konspirasi Zionis untuk menghancurkan penduduk bumi ini. Untuk menakluki, melemahkan sistem ekonomi di sesebuah negara. Kita mengakui bahawa ini perancangan. Satu dipanggil sebagai pandemik untuk menghapuskan makhluk di atas muka bumi ini. Namun begitu, Allah memberikan petunjuk bagi mereka yang ingin membebaskan daripada pengaruh ini. Iaitu back to Allah, back to Al-Quran, back to sunnah Nabi SAW. Apabila seorang itu meninggalkan sunnah Nabi, apabila seorang itu meninggalkan daripada mengambil hikmah di dalam Al-Quran, maka pada ketika itu kebinasaan akan hancur, akan berlaku. Kebinasaan akan berlaku di darat dan juga di daratan, dan juga di lautan, atas tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia yang memegangnya itu dan tidak membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Yang tidak mahu melihat dan merujuk kepada Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ini kita kena membaca dan merenungnya. Supaya Allah boleh memberikan kepada kita petunjuk. Ya, kalau seorang ahli sains membaca Al-Quran, dia nampak petunjuk di sudut sainsnya. Kalau seorang ahli matematik, dia membaca Al-Quran, dia lihat petunjuk di sudut matematiknya. Kalau seorang doktor membaca Al-Quran, dia lihat ilmu kedoktoran di dalam Al-Quran. Semua ilmu yang ada itu terkandung di dalam Al-Quran. Dia memahami. Jadi oleh sebab itu maka proses kita ialah memahami Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Kerana
perancangan dia pandemik ini untuk manusia itu sibuk mempertahankan diri mereka sehingga mereka yakin dengan apa yang diberikan atas nama obat-obat yang bernama vaksin, lebih yakin daripada kekuasaan Allah. Mereka lebih yakin kalau mereka menyatakan bahawa vaksin itu adalah yang terbaik, lebih daripada kekuasaan kita meminta, bermunajat, berdoa kepada Allah SWT. Inilah dia propaganda Zionis untuk menghancurkan dunia. Jadi oleh sebab itu para rasul dia hantar ke bumi ini ani'budullah wajtanibu taghut, untuk menyuruh manusia ini menyembah Allah. Sembahlah Allah. Bukan sembah COVID-19. Bukan untuk mendewa-dewakan kebijakan dan kepintaran tanpa berhubung terkait dengan Allah. Tidak. Jadi oleh sebab itulah maka kita kena lihat bahawa kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi Musa AS, kita kena yakin bahawa kalaupun Firaun itu membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan, namun kita tidak akan bersama-sama untuk menegakkan ideologi daripada ideologi Firaun. Jadi oleh sebab itu maka kita kena yakin sebenar-benarnya pada zaman ini, zaman fitrah, zaman di mana Allah Ta'ala juga memberikan hidayah kepada kita dengan mengeluarkan SOB ini. Maka SOB yang kita keluarkan ini, insya-Allah rantaian virus akan dapat dimatikan. Bagaimana kita nak menyampaikan, bagaimana kita nak sampaikan kepada orang, maka itulah perlu kepada satu program, satu perancangan yang baik. Dan Alhamdulillah di Malaysia, dengan izin Allah bersama dengan leader-leader juga, kita berjaya menyebarkan dan telah memberikan satu pusingan yang pertama. Putaran yang pertama memperlihatkan kewujudan SOB berada di semua tempat, yang didokong oleh orang-orang yang dulunya tidak mendokong perjuangan herba, tapi setelah mereka melihat hasil, mereka bersama-sama dengan herba. Jadi ini juga akan berlaku di Indonesia. Pak Haji percaya apabila kita berjaya mengeluarkan SOB dengan kos yang agak lebih baik dan dengan nilai mata yang boleh dijadikan sebagai modal untuk kita bergerak. Kita tidak boleh bergerak tanpa ada modal. Modal ini ada di dalam sedikit keuntungan yang kita kongsikan di situ, yang mana dia boleh menjadi penggerak yang terbaik. Alhamdulillah. Sebenarnya obat itu berhampiran dengan kita. Bila Allah mengatakan fa inni qarib, aku ni dekat, menandakan ubat tu dekat. Ubat tu hampir dengan kita. Apakah dia ubat yang paling hampir dengan kita? Ialah ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Tetapi berapa orang yang dapat melihat tumbuh-tumbuhan itu dengan mata yang mensyukuri? Lihat hijau daun, lihat tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan belantara itu. Apakah kita mensyukurinya? Atau kita melihat hanya sekadar keindahan yang dilukiskan di dalam kamera-kamera HP kita? Sedangkan Allah SWT bukan hanya jadi untuk keindahan. Ya, keindahan itu tidak dinafikan, tetapi Allah menjadikan di dalamnya itu rahsia. Rahsia tentang kebesaran Allah. Rahsia bagi orang yang mahu mengambil iktibar. Jadi apabila Allah mendatangkan rahsianya kepada hati-hati orang-orang yang mensyukurinya, maka kita menemuinya. Itu ada orang yang mengatakan mustahil kita dapat menemui rahsia bagaimana untuk outbreak ini, untuk virus ini. Ya, mustahil sebab mereka tak pernah merenung. Mustahil sebab mereka tak pernah mengambil ibrah. Tetapi kenapa kita kata mustahil? Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa yang dia kendaki. Allah boleh beri kepada siapa? Sebagaimana hadis Nabi SAW. Setiap penyakit itu ada obat. Dan Allah memberikan pengetahuan pada sebahagian yang tidak diberikan pengetahuan pada sebahagian yang lain. Ini menyuruh kita supaya belajar.
supaya kita memahami. Jadi alhamdulillah, Pak Haji meyakini bahawa dengan cara kita mendistribusikan dengan cara yang baik, dengan sistem kita, sistem syariah mati levelnya itu, kita mendistribusikan dengan begitu cepat. Dan sebagaimana yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Ketika hari ini kematian sudah habis, sudah hampir 6,900 orang yang kena kes-kes baru, dan yang mati itu di sekitar 60 orang sehari. 60 orang sehari. Maka pada saat itulah maka SOB ini keluar mencari siapakah yang mahu menerima pengobatan alamiah ilahiyah ini. Dia akan selamat dengan izin Allah. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji mengharapkan bahawa proses ini akan terus juga berjalan di Indonesia. Dan kita lihat bahawa ada satu hal yang Pak Haji nak betulkan dahulu, ya, tentang pemahaman, ya, pemahaman dengan hadis Nabi yang mengatakan tidak ada penyakit berjangkit. Nabi menyatakan tidak ada penyakit berjangkit. Sedangkan ini kita nampak, ya, tidak ada penyakit yang tertular, yang menular. Sedangkan ini kita nampak dia tertular dan menular. Bagaimana nak faham hadis ini? Bahawa juga ditanya pada Rasulullah bagaimana dengan kudis yang kena unta itu, bukankah dia juga tertular? Nabi SAW ini mahukan supaya setiap perkara yang berlaku itu harus kembali kepada Allah. Itu yang penting. Kalaupun penyakit tertular itu, ya, berlaku, tetapi mesti akidahnya itu kembali kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan, memberikan pertanyaan, siapa yang mendatangkan penyakit yang pertama di unta yang pertama? Sudah tentukan Allah. Jadi di sinilah maka dalam Islam itu menyebut bahawa penyakit tertular itu tidak ada kerana dia boleh dihentikan. Dia boleh dihentikan. Bagaimana cara menghentikannya itu? Kerana setiap penyakit itu ada ubat. Jadi kalau penyakit tertular itu, outbreak itu terus menerus sampai tidak ada ubatnya lagi. Tetapi tidak, ada waktunya. Setiap sesuatu ada waktunya. Ya, setiap penyakit juga ada waktunya dia akan berhenti. Jadi oleh sebab itu, sewaktu dia menyerang ini, maka kita kena mempertahankan dengan herba-herba yang telah ditunjuk di dalam Al-Quran. Kita gunakan kaedah-kaedah yang telah ditunjuk dalam hadis Nabi SAW. InsyaAllah. Peringkat awal, orang-orang yang kena COVID-19 ini, dia sakit kepala. Lepas tu diiringi dengan batuk, flu, dan kalau yang sampainya dia akan jadi diarrhea. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita mengambil herba ini, kita mengambil set outbreak ini, pada peringkat awalnya itu, dia tidak boleh hilang sekaligus. Demamnya itu insya-Allah dalam masa yang cepat. Tapi gejala-gejala yang lain itu mengambil masa 2 atau 3 hari. Tetapi satu yang berlaku apabila seseorang terkena virus, energinya akan lemah, tenaganya akan lemah. Ya, disebabkan kerana hipoksia, kerana kekurangan oksigen. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita ambil oksigen itu mencukupi, maka dia akan mendapat tenaganya balik. Jadi alhamdulillah dia dapat merehat. Daripada hari yang pertama mengambil SOB, hari yang kedua, hari ketiga dia dapat perubahan. Apa tu? Iaitu batuknya berhenti atau sangat berkurang dan dia mula mendapat tenaga dan dia sudah mula berasa panas pada tubuh badannya. Subhanallah, kalau petanda itu sudah muncul, menandakan insya-Allah tubuh sudah siap, doktor yang ada dalam tubuh badan itu telah mula bekerja dan insya-Allah kesembuhan menunggu masa. InsyaAllah dalam sehari 2 lagi. Jadi alhamdulillah, itu cara kerja dan cara kita untuk melihat keberkesanannya. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti.
Jadi alhamdulillah apa yang Pak Haji lihat setelah diberikan di Malaysia ini, itulah simptom-simptom yang dapat kita baca dan telah menyebabkan ribuan orang yang telah sembuh dengan izin Allah. Jadi usaha giat perlu dilakukan lagi untuk menyampaikan. Dan pada hari ini, kalau di sini memang kalau peringkat awal dulu sukar untuk kita nak cerita, tapi hari ini orang mencarinya. Orang yang datang berlari mencarinya sampai lewat-lewat malam. Sebab apa? Sebab mereka mendengar cerita dari cerita dari cerita. Begitu juga dengan Indonesia, insya-Allah. Ya, kita telah menghantar sebahagian daripada produk-produk kita ini ke Padang dan mereka telah mencuba dan menggunakannya, memang bagus. Terutama daripada frontliner, orang yang bekerja dalam keadaan letih dan lesu itu, apabila mereka telah mengambilnya, mereka mendapati mereka menjadi lebih sihat, lebih kuat. Masya Allah. Jadi inilah yang Pak nak sebutkan. Kalau sudah ada tenaga, berartinya dia menghindari kita daripada demam dan juga serangan virus yang tidak dapat dikontrol. InsyaAllah. Itu soalan di sini. Bagi menjawab, ada orang mengatakan kita overclaim. Overclaim ni berartinya klaim yang diada-adakan. Baik, sebelum datang COVID-19 ini, bukankah iklan SJ2 ini sudah keluar dahulu? Kalau ada orang mengatakan bahawa SJ2 ini keluar selepas adanya virus, mungkin itu benar hujah itu. Tetapi bukankah iklan ini keluar dahulu? Bukankah kita menjual ini dahulu sebelum munculnya virus COVID-19? Jadi oleh sebab itulah maka Pak Haji nak sebut dekat sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kepada kita pengetahuan lebih awal sebelum penyakit itu datang dan diturunkan. Jadi sebelum penyakit itu menular, Allah sudah bagi pengetahuan pada kita. Jadi bapa ibu sekalian, SARS outbreak ni adalah salah satu daripada pengobatan yang terbaik di dunia pada masa kini. Dan Pak Haji mengharapkan bahawa dianya bukan hanya untuk Indonesia, untuk Malaysia, tetapi untuk Islam seluruh dunia. Kita mengharapkan nanti insya-Allah. Kerana apa? Kerana ini adalah merupakan satu kebenaran, bukan satu gimik perniagaan yang diada-adakan. Bukan hanya cerita, orang cerita pasal virus COVID-19, kita pun cerita pasal virus COVID-19. Bukan begitu, tetapi lihatlah di sini bahawa SOB ini telah ada sebelum lagi virus COVID-19 itu diumumkan. Kerana apa? Kerana kita yakin dan kita faham dengan apa yang Allah berikan kepada kita, bagaimana dia bertindak dan menyembuhkan. Baik, sebenarnya apa yang ada di dalam SJ2 ini? Sebenarnya bahan apa yang sebenarnya yang ada di situ? Di sudut bahan apa itu belum lagi ditentukan dan tidak ada pengkajian khusus bahan apa, aktif ingredient apa, kimia apa yang ada di dalamnya. Cuma apa yang boleh Pak Haji sebutkan bahawa dianya memang sangat berkesan bagi penyakit kalau dikatakan ada masalah virus. Itu saja yang Pak Haji boleh sebutkan. Ya, berdasarkan pada pemerhatian. Berdasarkan kepada pemerhatian bagi pelbagai penyakit virus termasuk sakit kulit, psoriasis, penyakit-penyakit virus yang lain seperti H1N1, Ebola, Zika, demam denggi, denggi berdarah dan sebagainya. Jadi itu adalah di antaranya, insya-Allah. Ada satu isu baru yang Pak Haji nak sebutkan di sini, bahawa terdapat virus baru yang dilepaskan, yang mana dia mematikan, sangat-sangat mematikan. Dan dia tak menunjukkan simptom dan tidak mengambil masa yang lama. Ini telah pun dikenal pasti. Jadi, Pak Haji akan mengulas pula tentang varian yang baru ini. Yang mana varian yang baru ini, kita dapat mempelajari daripada suatu hikmah. Apabila vaksin diberikan kepada pasien-pasien
yang ingin melepaskan diri daripada COVID-19 ini, terdapat satu isu iaitu dia membekukan darah di jantung dan menyebabkan juga kematian. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji nak sebutkan bahawa sifat daripada sifat COVID-19 ini, dia adalah membekukan darah juga. Jadi oleh sebab itu maka cara dia untuk menghilangkan daripada pembekuan darah salah satunya ialah dengan makan bunga cengkeh. Ya, bunga cengkeh. Kita kunyah-kunyah, kita makan. Tetapi itu agak sukar. Kita nak mendisiplinkan orang. Dan cara yang kedua ialah untuk mencairkan darah kita dengan mengambil apa disebut sebagai HGH. HGH ialah satu herba yang digunakan untuk mencairkan darah. Di mana berlaku kes-kes pembunuhan dan kematian COVID-19 varian baru ini tidak boleh dianggap sebagai salah satu daripada sama seperti mana kes-kes kita, kasus-kasus yang terdahulu. Kerana ini benar-benar dimasukkan dan tujuan adalah untuk membunuh daripada Zionis. Ini adalah satu contoh penyakit, ya, atau satu kasus penyakit yang berlaku di Pulau Pinang. Mana bila sampai saja di klinik, ya, lalu jatuh tumbang dan dalam masa yang pendek meninggal. Jadi AJH ini apa yang berlaku ialah dalam pengkajiannya ialah darah itu membeku. Jadi HGH ni kita guna sebagai prevention. Kita gunakan pada setiap hari. Ya, kita gunakan pada setiap hari. Kita gunakan, memang pun kita nak guna HGH tu sebagai amalan setiap hari. Sama juga kita minum kopi supaya jangan darah kita itu membeku. InsyaAllah, ini adalah salah satu daripada cara yang paling baik. Khususnya untuk menangani varian yang kedua. Ya, yang insyaAllah Pak Haji merasakan bahawa kita berjaya menjumpai sebelum lagi varian ini merebak luas di Indonesia. InsyaAllah mudah-mudahan tak akan berlaku. Tetapi kini sudah berlaku di Malaysia. Dan inilah yang menakutkan, ada suasana panik di Malaysia sekarang ini. Kalau bapa ibu mengikuti daripada situasi politik dan situasi masyarakat di Malaysia sekarang agak sedikit panik. Ya, sebab berkejatuhan setiap hari di rumah-rumah itu didatangi oleh nurse, oleh pihak hospital. Dan semua juga di ICU ataupun di tempat-tempat perawatan yang disediakan untuk COVID-19 untuk pesakit-pesakit serius ini sudah full. Jadi tidak tahu lagi tempatnya nak letakkan dekat mana. Dan kebanyakannya akan disuruh membuat isolasi sendiri saja di rumah. Itu pada tahap sekarang ini. Tahap semua sudah berada di tahap kewalahan. Dan kita juga tak dibenarkan. Produk kita tak dibenarkan masuk ke hospital. Ya, kita hanya dibenarkan memberikan kopi yang boleh kita edarkan. Dan boleh bagilah kalau dalam bentuk spray itu yang atas nama Zam-Zam, ya, kita kata air Zam-Zam tu, maka diberikan masuk. Jadi alhamdulillah itu saja yang boleh kita buat. Tetapi kalau di luar ini, insya-Allah di kawasan-kawasan yang telah menyebar, anggota-anggota kita telah siap bersedia di seluruh Malaysia bagi untuk menggempur. Dan insya-Allah bagi mereka yang menggunakannya ini mendapat kesan yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat positif, insya-Allah. Cuba lihat dalam artikel ini, tulisan ini. Ya, terdapat sesuatu yang berlaku pada hari ini di Malaysia, iaitu bagaimana tiba-tiba, ya, kereta train laju itu, LRT seperti mana yang dibuat di Indonesia juga, ya, yang sedang dibuat itu tiba-tiba terhenti. Tiba-tiba terhenti. Ini adalah sistem. Mungkin boleh kita katakan mungkin tersalah orang yang mengendalikan sistem ataupun sistem itu rosak dan juga sebagainya. Tetapi kita harus berfikir, ya.
bahawa perencanaan musuh-musuh Islam ini dalam usaha untuk menghancurkan sesebuah negara itu boleh datang daripada pelbagai-bagai sebab. Mereka membuat pengolahan-pengolahan yang mana semakin tinggi teknologi yang kita gunakan, teknologi yang ada pada hari ini. Apakah kita guna HP ke teknologi, kita kata internet, ya, ataupun dia punya media sos ni, kita selagi banyak teknologi yang kita guna, termasuk obat-obatan dan sebagainya, maka selagi itu kita risikonya makin besar dengan perencanaan musuh-musuh untuk menghancurkan kita. Jadi sebab itu alangkah murninya bila Rasulullah SAW menyebut maka pengobatan itu dengan mengambil daripada tumbuhan alami. Tumbuhan-tumbuhan alami. Kita tengok bagaimana tumbuhan pun cuba nak dibuat GMO. Kita tengok macam di Indonesia pun banyak soya itu datang daripada negara luar. Soya-soya GMO. Bagaimana soya yang dulu dikeluarkan oleh Indonesia sebagai pengeluar nombor 1. Sekarang import. Jadi ini yang Pak Yu sebutkan. Kita harus balik semula dengan menanam soya sendiri, membuat tempe sendiri, ya. Kemudian juga menanam padi kita dengan menggunakan POC. Kita kena balik semula kepada penggunaan tanpa mengharapkan kemajuan teknologi. Dan kita tak nafikan kemajuan teknologi itu suatu yang mempercepatkan satu proses. Tetapi teknologi yang tidak ada hubungan link dengan mana-mana pihak. Bila ada hubungan ini, kalau dengan sistem, Masya Allah, ini train LRT ini bukan hanya sekadar boleh bertembung, tetapi boleh mati. Bagaimana dia boleh mati sedangkan ini sepatutnya tidak berlaku. Jadi Masya Allah, ya, Masya Allah, harus kita fikirkan. Dan kita melihat bahawa ini terlibat dalam gerakan politik dunia. Misal katalah sebagai salah satu yang boleh Pak Haji ceritakan ialah tentang vaksin. Katalah Indonesia, ya, telah menggunakan vaksin daripada negeri China. Kemudian bercadang untuk pergi mengerjakan haji, nak masuk ke negeri Arab. Negeri Arab tidak mengiktiraf vaksin China, maka terpaksa menggunakan vaksin daripada US. Sebab negara-negara Arab adalah negara-negara di bawah sekongkornya US. Jadi bagaimana orang Indonesia nak mengerjakan haji kalau mereka tak gunakan vaksin daripada US? Jadi terpaksa guna juga. Itu disebut sebagai trade war. Peperangan. Bisnes. Jadi mau tak mau terpaksa guna. Mau tak mau terpaksa akur di suatu masa nanti. Kalau nak ke Mekah, kena gunakan itu. Subhanallah. Dunia menjadi semakin gelap. Semakin banyak asapnya. Semakin dukhannya itu sudah sampai. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena berfikir. Bagaimana cara kita berfikir? Kita kena berfikir sama seperti fikirnya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Apa dia sahabat-sahabat? Bagaimana cara fikirannya sahabat? Kita harus jangan mengikut jejak orang. Harus membuat jejak kita sendiri. Harus ada perjuangan. Dan jejak itu yang kita tinggalkan. Jejak itu ialah tapak-tapak. Tapak silah. Tapak silah Sudirman. Jenderal Sudirman. Itu dia. Dulu Pak Haji pernah dengar dia punya ada orang buat tapak silah Jenderal Sudirman dia pula Yogyakarta. Begitu. Kita meninggalkan tapak-tapak yang diikuti orang. Kita jangan mengikut orang. Umat Islam ni kenapa dia di mana pun kita menerima nasib. Kita diperangi, kita dibunuh, kita dihina dan sebagainya. Sebab kita tak pernah mau memikir Al-Quran. Tak mau kembali pada Al-Quran. Tak mau mencari petunjuk dalam Al-Quran. Kita baca tetapi kita tak dapat memahami. Sebab kita tak mau merenung. Merenung apa yang Allah bagi pada hikmah di situ. Jadi oleh sebab itu maka Masya Allah kita harus berubah hari ini. Kita harus kembali kepada cara kita sendiri. Jadi kalau kita nak lawan COVID dengan cara mereka, kan mereka yang merancangnya. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Maka bila ada orang bicara tentang ada chip di dalam
di dalam vaksin yang diberikan itu, ya itu juga tak mustahil. Mereka boleh buat kerana perancangan. Ya, bagaimana nanti selepas ini ada 5G. 5G ya, kita sekarang ada 4G untuk internet, 4G, 4G, 4G. Ya. Jadi selepas ini ada 5G. 5G itu lebih dahsyat daripada COVID-19. Lebih dahsyat. Apa persiapan kita untuk lawan dengan daripada gelombang yang luar biasa ini? Yang paling ekstrim ini, apa yang boleh kita lakukan? Jadi umat Islam harus memilikinya. Sebab itu kita tengok bahawa antara negara Islam yang akan kena serang, lihat nanti kehadapan ialah negara Pakistan. Sebab apa negara Islam akan diserang? Negara Pakistan akan diserang. Sebab memiliki nuklear. Kalau sudah nuklear itu dapat dihapuskan, maka kekuatan yang sebenarnya hanya akan berada pada Israel. Jadi itu yang kita harus ingat, bahawa umat Islam harus kembali kepada menjadi umat yang terbaik. Kita yakin kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummat. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kenapa umat yang sebaik-baik ini boleh diperbodoh dan diperbudak-budakkan orang? Kenapa? Sebab tidak kembali kepada dinul hayah, yakni Islam. Daripada detik ini, maka kita fikir, ya, kita fikir bahawa Allah SWT jadikan daripada SOB ini, iaitu kopi yang mempunyai herba pula, dalam herba 7 herba, kemudian ada madu lebah kat situ, ada antivirus dekat situ. Jadi gabungan ketiga-tiga inilah yang menjadi gabungan yang terkuat, yang insya-Allah bukan hanya Malaysia, Indonesia, juga dunia akan dapat terselamat daripada serangan virus ini, insya-Allah. Jadi Pak Haji percaya bahawa detiknya akan sampai, waktunya akan sampai, di mana produk-produk ini yang Allah jadikan ini akan menjadi salah satu pilihan kepada umat Islam. Kita juga mengharapkan bahawa nanti banyak testimoni yang boleh dikongsikan di sini. Mohon ya, pada bapa ibu sekalian, kongsikan testimoni ini. Sebagaimana yang kita lakukan, banyak testimoni yang mana telah ditunjukkan, yang telah dirakamkan, yang menyebabkan makin ramai orang memberikan sikit kepercayaan awal, tetapi berakhir dengan satu kepercayaan yang sungguh-sungguh. Jadi oleh sebab itulah maka Masya Allah ya, bagi Pak Haji merasakan dengan SOB ini kita dapat mengharungi masalah dunia serangan virus yang ada di keliling kita ini, insya Allah. Dan kalau kita merujuk lagi bahawa kita memiliki banyak herba-herba ya, yang sangat-sangat berkualiti. Dan herba ini sebenarnya bukan dibuat berdasarkan kepada wang, tetapi dibuat berdasarkan kepada keberkesanan. Jadi apabila kita melihat ada keberkesanannya yang begitu besar, jadi oleh sebab itulah maka kita pun mengembangkannya di dalam bisnes kita yang ada pada hari ini. Jadi Pak Haji percaya bahawa kesemua di kalangan leader-leader akan dapat untuk menyebarkannya. Dan khususnya insya-Allah di sudut stoknya kita pastikan cukup, dan kita bolehlah menjadikan ini sebagai salah satu gempur SOB, iaitu gempur di Indonesia, insya-Allah. Pada semua leader-leader, Pak Haji ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kebersamaan ini. InsyaAllah Pak Haji hentikan dulu, nanti kita ketemu pada waktu yang telah ditentukan. Terima kasih semua, terima kasih Pak Jo, terima kasih Pak Elmi dan seluruh leader-leader kita yang ada bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.